Radio Malaysia Kelantan FM. Hello, hai. Assalamualaikum. Kembali bersiaran bersama saya Wani Zakaria untuk edisi hari ini, Selasa 11 September 2018 bersamaan dengan 1 Muharram 1440 Hijrah, menemani anda tentunya di segmen Selekta untuk ketika ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama di ruangan ilmu pada petang ini bagi mempertingkatkan lagi kefahaman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, bertemankan saya Wani sekarang ini dalam segmen Selekta di ruangan kekeluargaan Islam sehingga pukul 7 petang nanti. Dan seperti biasa untuk petang ini dalam ruangan kekeluargaan Islam, kita bersama dengan Dr. Hafizah Haji Mustaqim yang menemani kita, dan Doktor akan berkongsikan dengan kita dengan tajuknya Anak Amanah Allah. Kalau minggu lepas kan, 3 minggu berturut-turut kita berbicarakan tentang kerukunan dalam rumah tangga. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang setia menantikan bersama dengan doktor pada petang ini. Kalau anda ada sebarang persoalan yang mungkin terlepas untuk minggu lepas, jangan risau, anda boleh ajukan kepada kami menerusi 09-743-3858 atau 09-748-8630. Dan ketika ini juga kita buat live di Facebook page Kelantan FM. Kalau anda nak menyaksikan live, boleh ikuti page Facebook Kelantan FM. Ketika ini kita bersama dengan Dr. Hafizah Haji Mustaqim. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan kepada doktor untuk menyampaikan untuk ruangan kekeluargaan Islam kita pada hari ini dengan tajuknya Anak Amanah Allah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dihormati DJ Wani, penerbit Haja Kak Ni, adik kakak, tuan-tuan, puan-puan, penonton di FB, sidang pendengar Radio Kelantan FM yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam ruangan, di ruangan udara Kelantan FM pada petang 1 Muharram 1440 Hijrah pada hari ini. Apa khabar pendengar semua? Ya, diharap semua ceria melangkah kita ke tahun baru Hijriah ini. Dan mudah-mudahan kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita pada petang ini memulakan tahun baru kita hari ini dengan pemikiran baru, ya, perasaan baru dan tindakan yang baru. Wani, macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah kita kena sentiasa bersemangat dalam mengharungi kehidupan yang disisakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi alhamdulillah, setelah kita bincangkan topik kerukunan rumah tangga, saya berasa kali ini elok kita bincangkan satu topik yang juga dekat dengan kita, iaitu tajuknya Anak Amanah Allah. Supaya di akhir perkongsian nanti 3 benda. Satu, kita tahu kedudukan anak itu sebagai amanah Allah. Yang keduanya, kita mahu berubah, melaksanakan strategi pendidikan keluarga. Saya akan kongsikan 3 tips pendidikan anak dalam kandungan dan di awal kelahiran. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan tips ini kita mampu bertindak mendidik anak kita dengan ilmu dan kemahiran keibubapaan, supaya dengan ini kita dapat melahirkan anak-anak yang akan membahagiakan diri kita bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat, insya-Allah. Jadi soalan yang pertama yang kita perlu bincangkan pada hari ini, siapa sebenarnya anak-anak kita ni? Ya, supaya kita khabar, adakah anak ni hak kita atau bagaimana? Jadi yang pertama, anak ini sebenarnya adalah kurniaan Allah, hak Allah semata-mata nak bui kita. Itu kita kena sedar. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 49, di mana Allah kata, lillahi, auzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha udzukur. Ya, Allah menyebutkan di mana dia memulakan dengan mengatakan bahawa kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan ia menciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Ia memberikan siapa yang ia kehendaki anak-anak perempuan, dan ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak-anak lelaki.
Dan dia sambung lagi ayat itu dengan mengatakan, atau ia beri kepada sesiapa anak lelaki dan perempuan. Dan sambungan ayat itu, dan ia jadikan siapa yang ia kendaki mandul. Jadi membaca ayat ini Wani, menjadikan kita tuan-tuan dan perempuan, ya pendengar sekalian, menginsafi bahawa bila menghayati ayat ini, kita sedar bahawa kita perlu lebih menghargai anak kita yang tuhebui kita ni. Sebabnya memang ada orang, kita tahu rakan-rakan kita yang bertahun-tahun kahwin yang Allah belum merezekikan untuk dia. Jadi bila kita sedar ni bahawa ia adalah kurniaan Allah kat kita sebagai satu amanah kepada kita, ini membawa kita kepada poin yang kedua, bahawa anak ini kurniaan Allah kepada kita sebagai satu amanah. Ya, kelahiran anak-anak kita di muka bumi, kalau saya ada 8 orang Wani, diibaratkan oleh Nabi sebagai kain putih. Okay. Ya, maknanya kalau kita biasa canting batik tu, kita boleh bayangkan kain putih tu ikut kita nak canting ke apa. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan kullu mauludi yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ya, setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah, terpulang atau kepada ibu bapanya nak menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi dalam hal ini kita boleh bayangkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ibu bapa ni bertanggungjawab sepenuhnya. Malah kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita menjaga, mendidik anak-anak ni. Sebab kalau ikut hadis ni, ikut kita nak buat dia balik kepada fitrah dia yang asal, fitrah yang suci bersih tu, ataupun ya terdedah kepada cara-cara pemikiran yang lain. Disebut dalam hadis ni Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi daripada hadis ini juga kita boleh mengambil kesimpulan bahawa sebenarnya anak ini lahirnya tu ada potensi. Potensi baik ataupun potensi buruk, dan kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluarkan ni. Ya, keluarkan sepenuh potensi yang ada pada dia. Dan yang ketiganya, anak ini sebenarnya adalah aset berharga pada kita. Ya, kita kadang kesihan pada ibu bapa yang kecek koksirkan anak dia, seolah-olah anak tu hak dia, ya? Boleh maki, boleh maki hamun, boleh kecek huduh dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya anak ni lah harta kita bila kita ditanam orang 6 kaki bawah tanah tu. Wani boleh bayang tak, Rasulullah SAW menyebutkan kita ni seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara. 3 je yang kita akan bawa. Satu, sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah hari ni Wani banyak pahala ni, ya, kongsikan ilmu-ilmu dan info yang bermanfaat kepada orang lain. Dan juga yang ketiga, anak yang soleh. Tapi tak cukup soleh je, dia kena mendoakan. Jadi Wani bayangkan ibu bapa yang dia ni soleh ni baik. Nanti kita akan terangkan apa maksud soleh. Tetapi tak pernah ajar anak dia untuk doakan. Alangkah ruginya bila anak itu tidak didoakan, walaupun doa apa? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bagi daripada hadis ini menunjukkan bahawa memanglah kita nak anak kita ni daripada kecil tu kita jaga comel, loteh dan sebagainya. Bila besar kita sekolahkan dia sekolah tempat comel. Kalau boleh nak kita didik dia sampai ke Menara Gading supaya dia ada kerja hak molek, supaya kemudian dia boleh jadi anak cerdik, boleh tupeh. Contohnya tetapi yang paling penting adalah apabila kita meninggalkan dunia ni, kita memerlukan anak-anak kita, tuan-tuan dan perempuan, sebagai harta kita yang sebenar-benarnya, yang akan mendoakan untuk kita, yang akan menerangkan tubuh kita. Jadi kita boleh bayangkan daripada sini besarnya tanggungjawab ibu bapa. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, ku anfusikum wa ahlikum nara. Maknanya nak didik ni akhirnya adalah untuk mencegah dia daripada terkena azab api neraka. Jadi oleh sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama zaman silam, dia kata masa hari kiamat nanti orang tua lah, kita ni lah ibu bapa sekalian yang akan ditanya tentang anak-anak kita. Dan bagaimana kita nak mengelak tu tak lain dan tak bukan adalah dengan kita mendidik anak kita, yang memberikan dia pengajaran-pengajaran yang baik. Namun ia tidak mudah lah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa mendidik anak ni umpama petani mencabut duri dan tumbuhan daripada tanaman-tanaman tu. Lalang lah, rupuk berduri lah dan sebagainya. Jadi ia perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan
ilmu yang benar, ya. Dan dalam hal ni amat comel apa yang disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali, yang mana dia sebut anak-anak ini adalah seperti sebutir permata yang belum digilap. Ya, ibu bapanya lah yang mencanai, menggilapnya sehingga dia menjadi berlian yang indah dan berkilauan. Jadi yang mendengar ni ramai juga ibu-ibu kan. Jadi ibu-ibu hok pakai comel, cincin molek dekat jari tu, hok kita ditempah di comel tu. Kalau kita mula dapat belian ataupun emas tu daripada lombong tu, uduhlah dia. Ya. Belian tu begitulah. Ya, tapi nak boleh comel dekat jari kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ianya perlu diproses, dibakar, dicanai, diketuk, dibentuk untuk menghasilkan satu belian yang cantik yang digunakan di jari kita. Jadi inilah misalan kepada bagaimana sungguhnya kita ni perlu mendidik dan menjaga anak kita, dan perlu proses dengan betul, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ini bukan saja amanah, tetapi juga dia merupakan cobaan dan ujian bagi kita. Jadi ini kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Dalam surah An-Nisa, Allah ingatkan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita hendaklah takut kepada Allah, orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka zuriat keturunan yang lemah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mikir ni tak senang duduk. Kita tak boleh duduk, kita akan mikir. Siapa ramai anak lagilah dia kena mikir. Zuriat yang lemah ni lagu mana? Zuriat yang lemah ni bila dia, generasi kita ni mudah terpengaruh, lalai, menjadi generasi yang rosak, tidak dapat membangunkan dirinya, malah merosakkan dan menjejaskan orang lain. Jadi contoh yang paling jelas adalah apabila mereka tersalah langkah, terjebak dengan gejala sosial. Jadi ini perkara-perkara bila kita membincangkan tentang pendidikan anak-anak, sebenar-benarnya, ya, DJ Wani dan juga pendengar sekalian, kita membincangkan tentang bagaimana kita menjaga mereka ni, ya, sebab sebenarnya fitrah mereka tu, ya, asalnya mereka adalah ahli syurga, ya, orang yang insya-Allah akan cenderung kepada kebaikan. Jadi itu sebabnya khusus kepada rakan-rakan pendengar, bapa-bapa sekalian, ya, kita diingatkan jangan sampai kita jadi ayah yang derhaka. Macam mana doktor ayah yang derhaka tu? Seseorang pernah mengadu, berjumpa dengan Umar Al-Khattab tentang anak yang derhaka. Dia nak ngadu ke Umar ni, kata anak aku ni tak dengar kata. Jadi anaknya dipanggil dan tanya bapa. Jadi anak tu sebelum menjawab tu dia kata, tidakkah ada hak seorang anak ke atas ayahnya? Ya, anak tu ada tak hak kepada ayahnya? Maka Umar menjawab, dia kata hak anak ke atas ayahnya adalah ayah tu dia pertama kena pilih ibu dia daripada keturunan yang baik. Keduanya kena beri nama molek. Dan yang ketiga mesti beri pengajaran daripada Al-Quran. Maka si anak tu kata ke Umar, dia kata ibu aku adalah seorang zanjiah. Zanjiah ni diertikan sebagai bekas hamba iteh. Hamba lah ibu dia dulu. Dulunya dia isteri kepada seorang majusi. Ayahku ni panggil aku nama Jo'o. Jo'o ni diartikan sebagai lipas lah. Uduh lah nama tu. Dia yang ketiga, dia belum mengajar aku satu pun huruf daripada Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar, dia berpaling kepada ayah anak ni dan mengatakan, engkau datang kepadaku mengadu penderhakaanmu terhadap anakmu kepadamu. Sebenarnya engkau telah menderhakainya sebelum dia menderhakaimu. Engkau merosakkannya sebelum dia merosakkanmu. Jadi ini InsyaAllah saya pasti ayah-ayah yang mendengar adalah di kalangan hak molek awak dengar ni kan. Jadi insyaAllah sebagai pengajaran bagi kita, marilah kita sama-sama mendengar supaya kita ada buah nak catch it. Tak? Time-time kita minum kopi ke, ngeteh dan sebagainya. Sekurang-kurangnya inilah perkara yang perlu kita sebarkan dalam masyarakat. Sebab bagi saya masyarakat amat perlu kepada, bukan dia toksik, tapi dia tak ada kesempatan untuk tahu bagaimana nak didik. Siapa dia toksik anak molek? Betul tak? Dan saya katakan kepada ayah-ayah, banyak kajian yang menunjukkan ayahlah yang paling rugi kalau dia tak bawa molek dengan anak dia. Cuba bayangkan nanti kalau kita tak ada hubungan molek dengan anak, lah ni tak apa laki, kita tak perlu anak kita. Tapi semula nanti bila kita tua, sakit,
anak tak rapat dah dengan kita. Nak mendekati tu bukan perkara mudah lah. Amat benar. Jadi sidang pendengar yang dikasihi, demikianlah peri pentingnya lah ya pendidikan anak-anak secara sepintas lalu. Dan jelas sekali bahawa tugas ini bukan saja perlu dipikul oleh seorang ibu, tetapi memang tugas ayah. Ingat tak beberapa minggu yang lepas kita cerita pasal tanggungjawab? Dan antara tanggungjawab adalah ibu dan bapa itu perlu membawa anak tersebut, memberi kebaikan kepada dia supaya di sana ada kecenderungan anak itu untuk dekat dengan Tuhan, untuk jadi orang Tuhan. Supaya sebab saya amat pasti apabila rakyat kita, anak-anak kita, rakyat ni terdiri daripada anak-anak kita, lahir daripada keluarga kita, boleh kita didik dengan molek, maka insya-Allah warga kita, warga Wakaf Cik Ih ni akan jadi molek, warga Kelantan akan jadi molek, warga Malaysia akan jadi molek. Dan inilah yang kita mahu cita-citakan, supaya akhirnya Malaysia ni potensi dia banyak. Hari ni bila hijrah ni kita kecek pasal juga bagaimana kita sebagai seorang rakyat boleh menentukan masa depan negara kita. Sebab kita ada potensi untuk menjadikan Malaysia ini sebagai satu contoh bagaimana kita boleh hidup berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama, tetapi mempraktikkan. Bagi kita orang Islam, wajib kita tunjuk kepada masyarakat di luar sana bagaimana kita ada pegangan Islam hak molek ni yang menjadi rahmat kepada ataupun panduan kepada seluruh alam. Jadi insya-Allah boleh Wani kita cerita 3 tips lah. Boleh. Boleh tak? InsyaAllah sementara kita tunggu ada pemanggil-pemanggil kita. I think talian kita dah dibuka dah. So kalau perempuan, tuan-tuan nak tanya soalan boleh. Boleh ajukan sebarang persoalan. Tapi mungkin boleh dengar dulu 3 tips ini. Iaitu yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, nak anak molek, nak didik anak dekat dengan Allah, kena cari jodoh molek. Pasangan kita tu nombor 1 kriteria mestilah dia dekat dengan Tuhan. Jadi contoh Umar tadilah, kecek dengan anak yang mengadu kat dia kan. Dia tanya, pilih tak jodoh yang baik. Kisah-kisah lain kita ambil orang yang dulu lah. Sebab itu sudah terbukti. Contoh kisah ibu bapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana datuknya mengahwinkan ibunya dengan ayahnya tu. Ayah dia, apa ciri ayah dia? Ini seorang bapa yang pilih menantu lelaki untuk anak perempuan. Jadi satu hari ayah dia tu lalu dekat kebun datuk dia ni dan termakan buah. Dan bila dah makan buah tu baru dia teringat, tak minta izin. Sebenarnya buah tu dah dalam kisah banyak versi lah kisah ni, tapi dikatakan bahawa buah tu mengalir dekat sungai. Jadi dia makan tu dan dia tanya, apa tak minta izin? Maknanya seorang pemuda yang bersih jiwa. So dia ikut sungai tu dan sampai ke tempat pohon buah ni. Dan bila dia tanya tu, datuk dia tanyalah kenapa pula kan. Dan bila dia cerita kisah dia tu, datuk ni kata memanglah ini ciri dia. Jadi dia kata sebagai ganti untuk bayar makan tak minta izin dia kata kena kerja dengan dia berapa tahun. Dan pemuda itu sanggup untuk menebus dosa dia. Jadi dia kata mana nak cari orang macam ni kan. Dan begitu juga kisah Khalifah Umar Al-Khattab mengahwinkan anaknya yang lelaki dengan anak perempuan penjual susu. Kan masa dia jual susu tu, mak tu kata tak apalah kita cairkan susu tu. Tapi anak tu kata dia tak boleh. Dia kata alah, Sayyidina Umar, Khalifah Umar bukan nampak pun. Tapi anak tu Tuhan Umar nampak. Jadi Omar terdengar perbualan ni dan mengatakan inilah calon. Inilah calon kan Wani. Jadi begitu orang dulu mencari jodoh kepada anak ataupun pasangan, mencari pasangan kepada anak-anak mereka. Jadi kita pun maknanya nak anak molek tuan-tuan dan perempuan, kita perlu mencari jodoh untuk diri kita lah dan bagi beberapa di luar sana mungkin kita perlu sekarang ni kembalikan balik satu budaya atau kebiasaan untuk kita cari terutama anak perempuan kita, supaya anak perempuan kita tuan-tuan dan perempuan tak perlu runsing pasal jodoh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya kita perlu doa. Dan doa ni bukan hanya bila anak tu keluar, tetapi doa ini perlu dimulakan sejak daripada dalam kandungan lagi. Siapa perlu berdoa? Suami dan isteri. Apa kata Quran dalam hal ini? Tuan-tuan dan perempuan, Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf
Ini cerita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, lelaki dan perempuan. Kemudian Allah kata, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ya. Allah kata, sesungguhnya Allah menciptakan manusia daripada jiwa yang satu. Kemudian dia ciptakan pasangan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan hafifan famarrat bih. Ya. Kemudian ketika ia mula-mula rasa ringan, mula-mula kandungan mengandung ni kan, mula-mula memang ringan lah, main netball pun boleh lagi. Tapi kemudian apabila dia berasa berat, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana solihah lanakunanna minasyakirin. Tuan-tuan dan puan-puan, suami isteri, bila isteri tu sudah dalam kandungan yang berat, mengandung tua lah, mungkin dah 8-9 bulan, maka Allah ajar kita suami dan isteri berdoa. Bukan isteri saja doa, suami itu berdoa. Apa doa dia? Saya memang tabik spring kepada suami yang menemani isteri dia pergi cek perut kat saya. Dan masa ni lah saya ada peluang kongsi dengan pasangan-pasangan ni. Apa doa mereka? Rabbahuma la in ataitana solihah lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya wahai Tuhan kami, sekiranya engkau mengurniakan kami nikmat yang baik. Nikmat baik ni apa? Anak soleh. Tentulah kami menjadi orang-orang yang syukur. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa, bukan aja untuk minta anak yang baik, tapi anak yang soleh. Dan soleh ni kita sok mau wayak tak, ataupun kita sok mau kecek pasal soleh. Tapi apa sebenarnya maksud soleh? Mengikut sebagian ulama, anak soleh atau perkataan soleh itu sendiri ada 5 tingkatan. Ada 5 ciri pada dia. Maknanya sebelum soleh tu sebenarnya baik tu, 5 tingkatan kebaikan tu bermula daripada apa yang disebut thayyib. Thayyib ni biasanya adalah baik daripada sudut fizikal. Kita minta doa makanan yang halalan thayyibah. Jadi rupa dia baik, sihat, makanan yang baik. Peringkat yang kedua, baik ni adalah disebut khair. Khair ni daripada perkataan dalam Quran disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maknanya baik ni daripada sudut sifat dia. Jadi kalau sifat wani adalah pemurah. Tapi itu sifat dia. Tak cukup dengan sifat, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada satu peringkat lagi, iaitu ma'ruf. Ma'ruf ni adalah sikap yang baik. Jadi kalau wani ada sifat pemurah, sikap dia apa? Orang pemurah dia akan bagi. Betul tak? Dia akan keluar, dia tidak kupik, dia akan derma. Dia perlu bukan saja sifat baik, tetapi dia kena ada sikap yang baik. Dan sikap yang baik, sebab semua orang boleh buat baik, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi adakah dia dikira? Rupanya ada yang keempat, iaitu mesti bersifat ihsan. Dan ihsan ni artinya, kalau kita tengok daripada hadis Arba'in, hadis 40, hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan bagaimana ihsan ini, ditanya oleh malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi SAW ketika itu tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, ihsan ni bermaksud hendaklah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan engkau tak akan melihat Allah. Maka kalaupun engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Makna dia, segala kebaikan kita buat tadi, sifat yang baik, ma'ruf, sikap yang baik itu tak akan sempurna kalau kita tak buat je kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh bayangkan bila doa anak yang soleh tu, jadi yang kelima soleh ni merangkumi yang 3 tadilah. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Jadi bila macam ni, amalan berdoa ni dilakukan sebenarnya oleh apa disebut dalam Al-Quran, oleh ibu bapa kepada Maryam. Maryam ni siapa? Adalah ibu kepada Nabi Isa. Jadi ini contoh doa yang dilakukan oleh Hannah. Hannah ni ibu kepada Maryam dengan suaminya Imran. Allah sebut dalam Quran, idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka samiul alim. Ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku ini sebagai muharraran. Apa maksud muharraran?
muharraran ini adalah daripada perkataan hurriyah, ya, seorang yang bebas daripada urusan dunia untuk berkhidmat semata-mata kepada Allah. Jadi bila Maryam ni berdoa, sebenarnya dia mengharapkan anak yang dia nak nazar bagi kepada Allah ni adalah anak lelaki. Nanti kita akan tengok apa yang dia dapat. Makna dia, doa ni kita kena buat sejak daripada dalam kandungan lagi, wahai ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Jadi doa anak yang soleh ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan juga bahawa berdoa mengikut, bila kita doa ni juga, bila kita perincikan, maka doa ketika mengandung ini boleh dibuat mengikut fasa kandungan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga mengetahui daripada hadis Nabi SAW bahawa ketika usia 4 bulan, ya, tepatnya 120 hari, baby kita dalam perut janin kita tu, ya, melalui proses-proses sebenarnya, ya, ikut hadis Nabi ni, dikumpulkan dalam rahim, ya, setiap daripada kita dikumpulkan dalam rahim ibu kita ni 40 hari dalam bentuk nutfah. Jadi saya, Wani, tuan-tuan dan puan-puan, melalui proses ni. Ketika itu kita, percampuran air mani kita dan benih mak kita tu dipanggil nutfah, air mani. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, dipanggil segumpal darah. Tapi kalau kita tengok, alaqah ini bermaksud benda yang bergantung, macam lintah tu sebiji. Kita masa tu bergantung kat mana, tuan-tuan dan puan-puan? Bergantung dekat rahim ibu, menyedut darah daripada dan makanan daripada rahim ibu kita. Dan kemudian 40 hari lagi kita dalam bentuk dipanggil mut'rah. Mut'rah ni adalah diertikan sebagai daging yang dikunyah. Dan saya bila belajar embryology adalah satu bidang untuk belajar tentang kejadian, fasa-fasa kejadian manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, sungguh mut'rah ini adalah tepat macam yang saya belajar dalam bahasa kami ni dipanggil somite stage. Somite ni bermaksud gigi. Jadi masa tuan ni kita segumpal daging juga, tapi macam kena kunyah tu. Tepatnya perkataan yang Allah guna nak sebut. Dan ketika mut'rah inilah, ya, malaikat diutus untuk meniupkan roh kepada kita. Dan roh ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ketika ditiupkan roh ini, malaikat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk ditulis 4 kalimat, iaitu menulis pertama rezekinya, kedua ajalnya, ketiga amalnya, dan yang keempat nasibnya, celaka ataupun beruntung. Jadi bila mengetahui fasa ini, tuan-tuan dan puan-puan, pendengar yang saya kasih sekalian, kita sebenarnya boleh doa khusus untuk anak kita. Catatlah, bila kita 16 minggu, 16 minggu ni 4 bulan atau 120 hari, ya, lebih kurang 7, saya kira baru ni 16 hingga 17 minggu, tepatnya 17 minggu, maka kita boleh doa khusus untuk anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, supaya ditulis qadar dan takdir yang baik. Apa maksud qadar dan takdir ni? Dua yang pertama, iaitu rezeki dan ajal, adalah qadar. Ulama kata qadar ni adalah benda yang fix by Allah Subhanahu, yang tetap dah, tak boleh nak tukar dah, ya. Tetapi takdir itu, iaitu amal dan untung baik ataupun buruk tu, sebenarnya adalah takdir kita yang mana kita boleh berikhtiar untuk menentukan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, maknanya boleh doa khusus lah, ya, untuk nanti kita kongsikanlah doa ni. Okey, Wani. Baik, terima kasih kepada anda yang baru saja tune frekuensi Radio Malaysia Kelantan FM. Ketika ini kita bersama dengan Dr. Hafizah Haji Mustaqim yang berbicarakan dengan kita dengan tajuknya hari ini, Anak Amanah Allah. Jadi pada anda yang ada sebarang persoalan untuk hari ini, boleh terus hubungi kami 097433858 atau 097488630. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Asah ni. Kak Soh. Okey, silakan Kak Soh. Adik Rani kan ni? Ya. Apa khabar adik Rani? Alhamdulillah, sihat Kak Soh. Okey Kak Soh, silakan dengan soalannya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam Kak Soh. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, saya sihat sangat hari ini. Saya nak tanya Doktor gini, Doktor. Aku empu satu ahli hukum nara tu, Doktor. Jagalah ahli keluargamu dan itu apa aku, Doktor.
Ya. Lagu macam mana kita nak jaga keluarga kita ataupun anak kita daripada azab neraka tu doktor. Boleh doktor dah. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepat sekali. Terima kasih atas soalan yang begitu baik daripada Kak Sah. Inilah perintah Allah kepada kita, nak menyebutkan bahawa dalam pendidikan anak-anak kita bukan sahaja bercakap tentang perkara yang baik-baik sahaja, tetapi kita juga perlu menyedarkan anak kita di sana kalau kita tidak mengikut jalan yang betul, maknanya dalam dunia ada dua jalan lah. Kak Asal, kita boleh royak kepada anak kita ada dua jalan. Mu nak ikut jalan A, suknya ke syurga, ataupun mu pilih. Tiap daripada kita setiap hari sebenarnya sedang membuat pilihan. Nak buat ke apa? Nak makan pun pilih juga. Nak pilih benda berkhasiat, dalam pinggan kita tu ada nasi, ada ada lauk, ada sayur, ada buah ke, ataupun kita nak makan jenis-jenis minyak belaka contohnya, benda segera saja, itu pun pilihan juga. Jadi dalam keadaan ku anfusikum wa ahlikum nara adalah menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi perintah kepada kita, jagalah dirimu dulu. Okey. Kan, jagalah dirimu, ku anfusakum, Allah kata jagalah dirimu. Jadi Kak Sah, ini bermaksud dalam kita membicarakan tentang anak ni, kita tengok diri kita juga. Jadi contoh anak tu mungkin tak berapa dengar kata kita, ataupun anak tu culah sikit ke, anak tu berahi derak ke, kita sebenarnya kena tengok diri kita. Sudahkah kita menyediakan diri, maknanya merapatkan diri dengan anak kita, sampai anak kita tu boleh dengar kata kita dan kata hak molek. Jadi ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi bila kita kecek benda ni, maknanya bila kita tak say hak neraka tu, tak ada pilihan lain lah, kecuali kita kena didik anak kita supaya masuk alik jalan pergi ke syurga. Jadi dalam pendidikan ini ada yang boleh disebutkan tentang tarhib dan targhib. Ada positif dan juga negatif. Kita boleh royak molek, kita juga kata kalau mu tak buat gini, maka adalah balasan dia. Jadi tidaklah anak tu ikut psikologi gak buat cakap positif saja tanpa disebutkan tentang kalau dia tidak ikut jalan hak molek, maka dia boleh kecundang kepada jalan yang tak baik. Baik. Itu soalan jawapan dari pada Kak Sah, dan jadi kepada anda yang terus nak hantarkan soalan atau menanyakan sebarang persoalan dengan tajuknya kita hari ini, Anak Amanah Allah. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menonton secara live di Facebook page Kelantan FM. Jadi mungkin anda terlepas untuk menyaksikan, jadi jangan lupa untuk cepat-cepat ikuti Instagram juga di page Facebook Kelantan FM. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Wei di talian ya? Ya, saya. Okey. Teruskan dengan soalannya Kak Wei. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wei. Alhamdulillah. Saat ini saya tertarik hati dengan penjelasan doktor tadi berkenaan dengan mendidik anak dalam kandungan tadi deh. Ya. Ini saya ada baca juga dalam majalah Sulusi. Dia berkata begini, ketika anak masih dalam kandungan, suatu telah ditiup oleh roh setelah ditiup roh setelah berumur 120 hari atau 4 bulan, hendaklah ibu atau bapa melakukan sesuatu yang boleh mendidik rohani anak mereka dalam kandungan. Antara amalan yang baik yang patut diamalkan oleh kedua ibu bapa ialah ibu bapa yang banyak melakukan taubat dan istighfar, ialah akan sentiasa mengasihi atau menghormati kedua-dua, dan juga segala isi dalam kandungan. Jadi soalannya dalam rumah tangga termasuk anak dalam kandungan. Apakah begini
apakah kalau kita katalah kita beristirafah, apa yang dikatakan dalam buku ini, ya kata kita ni beristirafah dan selalu berdoa, adakah anak itu lahir dan hingga anak itu menjadi seorang yang, apa dia kata saat ni, seorang yang menghormati ibu bapa hingga ke besar ataupun betul. Ke besar lah kita kata, ke dewasa. Okey, boleh. Nanti kita jawab ya. Terima kasih atas soalan. Ya, terima kasih atas soalan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih sangat soalan tu, amat tepat sekali. Saya suka Kak Wan ni sebab dia pun juga membaca, ada bahan-bahan bacaan yang bagus. Itu sekaligus menunjukkan satu contoh teladan kepada anak dan juga cucu bahawa nenek ataupun ibu-ibu ni juga membaca. Jadi menjawab soalan tu, antara doa yang kita boleh khususkan Wani. Bila kita tahu bahawa 40 hari tu ditiup roh, anak tu dah ada roh, ada nyawa lah kita kira, dan kemudian ditulis 4 perkara ni. Jadi tentunya dia punya ajal, dia punya rezeki, itu dah Tuhan tulis tu, dia punya amal dan nasib dia tu ditulis ketika itu. Maka logiknya seorang ibu bapa yang tahu ni dia akan doa. Contohnya dia akan doa gana, ya Allah, peliharakanlah anakku selama ia berada dalam perutku dan sihatkanlah dia. Engkaulah yang menyembuh, tidak ada yang menyembuhkan selain daripada Engkau. Ya, Engkaulah ya Allah, ya, keluarkanlah dia daripada perutku dengan mudah dan selamat. Ya Allah, jadikanlah dia sihat yang sempurna, berakal dan pandai, alim dan beramal. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Sihatkanlah badannya, baikkanlah akhlaknya, ya, luaskanlah rezekinya, fasihkanlah lisannya, baguskanlah suaranya untuk membaca Al-Quran dan hadir dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kan khusus dah doa tu kita boleh buat. Jadi Kak Sah tadi berkongsi, Kak Weh tadi berkongsi tentang amalan-amalan sebenarnya boleh buat dalam mengandung. Ramai saya pasti ibu-ibu dah pernah tahu bahawa apa yang kita lakukan dalam kandungan ni, masa anak kita dalam kandungan, ya, bukan saja berdoa, tapi apa yang kita fikir, apa yang kita rasa dan segala tingkah laku kita sebenarnya memberi pengaruh kepada anak dalam kandungan. Jadi kalau antara perkara kita boleh buat, tadi disebutkan tentang jaga solat, banyak beramal, berzikir. Masa tu juga kita buat baik kepada ibu bapa kita. Jadi kalau kita boleh bayang anak tu, ya, dengan segala hormonnya, dengan segala darah yang mengalir daripada kita masuk kepada anak tersebut, maka dia akan menjiwai perkara-perkara tersebut. Dia akan menjadi unsur-unsur yang baik. Jadi banyak kajian menyebutkan bahawa kita sebenarnya boleh membantu anak-anak kita ni dengan start macam mana. Selain daripada doa tadi adalah bercakap-cakap, baca Quran tadi, ada ayat-ayat yang boleh diajar ataupun disuruh kita membacanya. Tapi bagi saya seluruh ayat Quran itu perlu kita bacakan. Ya, selain daripada tu adalah kalau daripada barat dia kata kita dengarkan muzik yang bagus dan sebagainya, yang sentimental, maka tidak ada muzik yang lebih baik selain daripada ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga, Kak Weh, kita boleh bercakap-cakap dengan anak dalam kandungan. Kecek. Tuan-tuan tahu tak, nak bolehkan anak kita tu kecek, sebenarnya dia kena mendengar dahulu. Itu antara sebab kalau anak kita tak boleh nak kecek, kita nombor satu kena cek adalah dia boleh dengar ke tak. Sebab sebelum dia boleh kecek, katalah umur 3-4 bulan, boleh ba dan sebagainya tu, dia kena mendengar dulu sejak daripada dalam kandungan. Jadi apa boleh kita kecek dengan anak kita? Kita boleh hadirkan bunyi-bunyian tadi, ayat-ayat Quran. Kita boleh bercakap-cakap dengan dia. Harapan kita dengan dia, pelik kecek sore-sore ni doktor, tak peliknya kita boleh bercakap dengan dia. Dan di sinilah peranan ayah. Tengok, boleh bayang tak, sebelum tidur ayah tu dekatkan telinga, telinga dia dekat perut baby tu dan dekat perut mak tu, si isteri dia, dan bercakap-cakap harapan dia, apa dia nak harap kepada anak tu. Ya, dan ada satu kisah baru ni ada orang viral, satu video yang kisah seorang baby tu umur 3 bulan. Dan ketika itu 3 bulan ni tak ada 3-4 bulan macam tu. Dan ketika tu didengarkan satu lagu, dan kelihatan baby tu respon kepada lagu tu dengan jerit, dengan mengalirkan air mata, dengan emosi yang begitu ternampak sangatlah. Menghayati betul. Rupanya anak tu kematian
mak dia masa melahirkan. Okey. Dan rupanya itulah lagu yang diulang-ulang oleh ibu tersebut. Ini sebagai bukti nyata lah kalau kita kata nak tahu juga apa kesan dia. Maka ibu-ibu sekalian, ya, kita yang dengar ni mungkin mak-mak, tapi mungkin kita ada anak-anak yang sedang mengandung, boleh dikongsikan perkara ini ya kepada anak-anak kita. Malah ada yang kata takkan nak baca sepanjang masa, ada yang buat sampai letak kaset lah. Ni sekarang macam-macam cara untuk buat anak tu ada boleh juga headphone di perut dan sebagainya. That's right. Betul sangat tu Ani. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan ketika ini dengan tajuknya hari ini Anak Amanah Allah, dan kita nak ucapkan sawadikap kepada rakan-rakan kita yang berada di Thailand sedang ikuti menerusi MyClick Kelantan FM, juga di kelantanfm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak walaupun berada di seberang sana tapi tetap setia dengan Kelantan FM ketika ini. Baik, kita terus bersama dengan pemanggil kita yang berada di Thailand. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pok Ni. Okey, Pok Ni, silakan dengan soalannya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pok Ni. Pok Ni, masalah doa ni. Doa ni sama anak-anak ni ya. Doa Rabbi habli minas solihin itu doa tu dan Ustaz itu, Doktor. Alhamdulillah, doa betul. Ayat surah Ibrahim ayat 40 sampai 41. Betul. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana rabbi fili wa liwalidayya wal mu'mini yauma yaqumul hisab. Rahmat balik patut jawi ada betul dah. Ya Allah, ya jadikanlah kami orang menjaga solat dan juga zuriat turunan kami. Berkenankanlah doa kami, apalah kami dia kedua ibu bapa kami dan serta orang-orang yang beriman. Pada hari berlakunya hitungan amal ada hari pembalasan. Atau tak ada betul ulang sikit ayat ni lagu mana cara cepat. Lagu mana? Itu saja mendengar radio. Okey, terima kasih Pak Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Wani. Terima kasih kepada Pok Ni. Saya amat berbesar hati dan suka sangat kerana pendekar kita begitu bermaklumat dan mereka ada semangat untuk berkongsi. Ya, betul. Inilah antara doa-doa yang kita boleh amalkan. Saya tadi kongsi tentang doa Hannah, isteri Maryam, ya, mahukan anak dia tu dinazarkan untuk Allah. Yang Pak Ni kongsi ni adalah doa Nabi Ibrahim, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap mengerjakan solat dan begitu jugalah zuriat aku. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Nabi Ibrahim Khalilullah, kisah dia, cerita dia, kita semua ingat apabila kita ucap tahiyat. Dia menitipkan kepada kita, dirakamkan dalam Quran. Inilah doa dia, inilah harapan kita kepada anak kita. Itu sebab nombor 1, ajaran kita kepada anak kita adalah kenal Tuhan. Mesti kenal Tuhan. Dan kita doa supaya anak kita itu adalah orang yang mengerjakan solat. Tetapi nampak tak bagaimana teknik Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak hanya suruh anak tu. Dia bukan kata kepada anak, mau buat molek, jangan tunggu aku dok. Tapi dia doa dulu, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikan aku orang yang mengerjakan solat. Dan jadikanlah anak keturunan aku, zuriat aku juga mengerjakan solat. Jadi kenapa kepentingan solat? Sebab solat adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, kita angkat takbir tu, Allahu Akbar, adalah menyebabkan kita tak boleh buat segala benda hak yang kita boleh buat sebelum solat. Maknanya secara automatik dah Allahu Akbar tu hubungan kita direct dengan Allah, menyedarkan kita. Bayangkan 5 kali sehari bahawa ada Tuhan. Pok Ni dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh bayang tak? Ya, kalau kita ajar anak kita 5 kali sehari, anak kita melakukan solat 5 kali sehari, tergamak tak dia buat tak molek? Tergamak tak dia jadi kaki ganja, kaki dugam? Tak akan tergamak, sebab dia tahu itu adalah maknanya talian hayat dengan Tuhan tu hidup 5 kali sehari. On sokmo, online sokmo dengan Tuhan, tidak offline. Jadi
terima kasih kepada Pak Nik kerana berkongsi doa ini. Ini adalah antara doa yang pendek yang boleh digunakan ataupun kita ucap lah. Jadi selain daripada doa tadi kod Melayu, saya tadi cerita kod Melayu, tapi sebenarnya ada doa-doa yang daripada Al-Quran, doa Nabi SAW, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pun boleh kita amalkan. Selain daripada doa tadi, doa supaya Allah jadikan kita dapat pasangan dan zuriat yang menjadi penyejuk mata kita. InsyaAllah. Dan kemudian kita juga sambung dengan mengatakan bahawa kita nak anak kita menjadi pemimpin, bukan calang-calang pemimpin, bukan pemimpin yang pergi rompak bank tu, tak. Tapi kita minta menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Nampaknya kita ada satu lagi pemanggil, Wani. Kita ini mungkin pemanggilan terakhir untuk petang ini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian tu? Saya Muhammad Saleh. Muhammad Saleh dari? Daripada Kuala Kerai. Kuala Kerai. Pertama kali Wani dengar suaranya. Assalamualaikum, doktor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya doktor ni, contoh kalau isteri kita mengandung, belum dia melahirkan anak, insyaAllah 9 bulan kan. Saya nak tanya doktor lah, apakah tip-tip yang sepatutnya diambil oleh seorang ibu lah, supaya anak yang dilahirkan itu solihah, anak kata dengar kata dan sebagainya lah. Yang keduanya, saya ingin tanya doktor, dari segi pemakanan pada hari ini doktor, kita menampakkan makanan pada hari ini sebahagian besarnya adalah menggelapkan hati anak-anak kita lah. Jadi saya nak tanya doktor lah, pemakanan yang macam mana yang dikatakan boleh memberi kesan yang baik kepada anak kita, lebih lagi ketika kita dalam mengandung. Okey. Terima kasih doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Muhammad Saleh dari Kuala Kerai tadi. Terima kasih pertama kali juga bersama dengan kita pada petang ini. Mungkin boleh doktor jawab dengan ringkas. Okey. Terima kasih Cik Muhammad Saleh di atas soalan tersebut. Ya, memang bagus tips ni. Apa yang perlu dilakukan Allah boleh dilakukan oleh seorang isteri. Cuma saya nak tambah, sebenarnya tips ni untuk suami juga. Ya. Jadi untuk dia mudah bersalin dan kemudian melahirkan anak yang solehah yang kita nakkan tadi. Soleh ni maksud dia apa? Dia ada fizik atau fizikal yang baik, dia ada sifat yang baik, dia ada sikap yang baik, dia juga melakukannya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya yang utama adalah sifat-sifat soleh tu kena ada pada tuan dan puan, kena ada pada mak tu sendiri, kena ada pada ayah tu sendiri. Jadi kalau kita berharap anak tu nanti solat, maka mak tu kena jaga solat dia. Kalau kita nak anak tu berdoa, mak tu kena berdoa. Kalau anak tu nanti kita nak berbakti kepada kita, maka kita dalam masa mengandung tu kena berbakti lebih lagi kepada orang tua kita. Jadi maknanya ini selain daripada amalan-amalan membaca Quran, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada jaga tadi, nak mudah bersalin, kena fit dipanggil, kena cergas. Jadi kena ada juga senaman-senaman masa mengandung dan sebagainya, akan memudahkan juga aspek bersalin tadi. Saya berharap secara ringkas tu membantu. Maknanya isteri tersebut dan suami tu perlu jadi soleh, buat segala kebaikan, maka insya-Allah nanti kebaikan itu akan turun kepada anak. Itu yang utama. Minggu depan saya akan kongsi apa jadi kalau emosi ibu tersebut terganggu. Dia malah boleh menyebabkan, ya, contoh dalam ayat yang saya akan kongsi minggu hadapan adalah tentang bagaimana Maryam tadi, dia dalam hati dia tu nak jatuh, tapi boleh tino. Tapi kemudian dia didik anak tu betul-betul menjadi hamba Allah yang salih walaupun perempuan. Jadi takutnya ibu yang berharap anak lelaki tiba-tiba keluar perempuan, dia didik anak tu macam lelaki, ada ciri-ciri lelaki. Itu ada problem sedikit. Nanti kita cerita lagi minggu depan Soalan yang kedua adalah tentang makanan. Amat betul, kita adalah apa yang kita makan. Ya, makanan menentukan fizikal kita. Jadi secara ringkas, kita perlu makan makanan yang sihat.
semua jenis makanan yang memberi zat. Jadi kalau kita boleh bayangkan, tips kita adalah 1 pinggan bagi 4, maka 1/4 adalah karbohidrat, nasi atau mi atau roti. Kemudian kena ada lauk. Lauk tu ikan lebih baik daripada ayam, lebih baik daripada daging. Kemudian suku yang seterusnya adalah sayur, dan suku yang keempat adalah buah. Jadi suku-suku separuh. Ya, maknanya suku nasi, suku lauk, separuh sayur dan buah. Jadi ini selain daripada makanan-makanan yang lain, ya, minum madu, ya, makanan-makanan, sekarang ni banyak makanan-makanan tambahan. Tapi saya mudah saja kalau tuan-tuan dan puan-puan jaga makan ni. Contoh ibu yang mengandung kurang zat vitamin hemoglobin contohnya, zat besi, maka dia perlu makan selain pada daging, hati dan sebagainya, dia perlu makan banyak sayuran hijau. Bila sayuran hijau ni, tuan-tuan, bukannya selai 2, kena makan semakuk tu. Ya, sawi, bayar, ini makanan-makanan yang sihat. Dan saya boleh menjadi saksi kepada ibu-ibu apabila mereka menyedari hal ini. Hak tak si sayur pun makan sayur ni. Hak tak si minum air kosong putih tu minum. Sayangnya seorang ibu, fitrah seorang ibu yang nak kebaikan untuk anak dia. Dan fitrah inilah, kebaikan inilah yang perlu dikongsi oleh bapa, supaya dia boleh menyokong isteri dia. Ya, saya pernah jumpa satu pasangan, dia kahwin lain budaya. Jadi semangatnya suami tu nak suruh isteri makan sampai marah. Baloh pula situ. Jadi insya-Allah lah ini memerlukan satu toleransi, pemahaman daripada kedua suami dan isteri, supaya akhirnya kita dapat tadi mendidik anak kita sejak daripada kandungan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Baiklah, itu antara perkongsian bersama dengan Dr. Hafizah di ruangan kekeluargaan Islam hari ini. Jadi Doktor mungkin boleh concludekan segala apa yang kita kongsikan pada hari ini dengan tajuknya Anak Amanah Allah. Silakan Doktor. So alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada petang yang berbahagia ini, di luar sana hujan renyai-renyai tadi saya mai sini. Mudah-mudahan Allah memberikan sinar hidayah kepada kita untuk merasa sedalamnya bahawa anak ini adalah kurniaan Allah kepada kita. Hak Allah nak bagi kat kita, kita kena syukuri. Dan anak ini adalah amanah Allah, dan ia juga merupakan harta kita yang akan membantu kita. Maka secara tabiinya lah, ya, kita perlu mendidik anak-anak kita, ya, mengetahui segala teknik untuk bagaimana boleh mendidik mereka. Dan pada petang ini saya sempat berkongsi tentang bagaimana nak mendidik ni. Pertamanya adalah dengan kita pilih jodoh yang baik untuk diri kita, dan kemudian berdoa start daripada dalam kandungan. Yang ketiga nanti usaha dan ikhtiar tu saya akan kongsikan di minggu yang hadapan. Yang baik datang daripada Allah, tak baik semata-mata daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita bersama dengan Dr. Hafizah Haji Mustaqim yang berkongsikan dengan kita dengan tajuknya Anak Amanah Allah di ruangan kekeluargaan Islam. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas untuk menanyakan sebarang persoalan, jangan risau, insya-Allah minggu depan kami bawakan lagi bersama dengan Dr. Hafizah di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM, semestinya setiap hari Selasa di ruangan kekeluargaan Islam. Nak tahu minggu depan tajuk apa, kena setia menanti bersama dengan Kelantan FM. Wani nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang sentiasa menantikan ruangan kekeluargaan Islam setiap minggu. Bukan keluargaan Islam sahaja, setiap hari yang kita bawakan untuk anda ruangan agama. Ada yang sedang menulis, kan, mencatat dan sebagainya sambil minum petang, hujan pun renyai-renyai ketika ini, kan. Apa pun hati-hati ketika memandu, terutama kepada pemandu-pemandu anak-anak perantau yang baru sahaja sampai ke negeri Kelantan mungkin dan sedang bersia-sia bersama dengan keluarga. Apapun terus bersama dengan Radio Malaysia Kelantan FM.